Alhamdulillah. Ustaz pun hari ni kemah kemeng, warna baju dengan diary-nya dengan Al-Quran mushafnya tu sama color, sewarna, monoton macam tu kan. Nak tengok, anda boleh pergi Facebook IQ.FM, tengok macam mana semangat Ustaz Aliyin untuk kongsikan ilmu pada pagi ini. Nikmat keibuan. Ya, insya-Allah. Warna merah jambu tu sangatlah dekat dengan wanita. Dan hari ni kita nak sebut tentang wanita juga. Betul kan. Nak dapatkan mood tu yang semangat Ustaz, insya-Allah. Baik, untuk pagi ini kita akan bercerita tentang ibu, syurga di mana. Semua sedia maklum, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Pada tamsilan terpelambang betapa tingginya darjat seorang yang bernama ibu, dengan pengorbanan, kesusahan, kepayahan yang ditanggung oleh ibu sebelum melahirkan sampailah kita besar, Ustaz. Ya, mungkin Ustaz nak buka gelanggang kita pagi ini dengan sedikit mukadimah, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu taala kerana pada pagi Jumaat ini kan, Sayyidul Ayyam, kita dapat bersama-sama membicarakan satu tajuk yang begitu penting. Bukan semata-mata penting dalam kehidupan kita, tetapi dia penting dalam persoalan urusan kehidupan dunia kita, malah dia memberi kesan kepada kehidupan akhirat. Yang mana tajuknya satu tajuk yang begitu besar, iaitu tentang ibu. Jadi ibu, kita tahu bahawa kalau dalam bahasa kampung lah, hatta dalam kaedah bahasa pun ibu ni popular. Sebagai contoh, kita sebut ibu negara. Tak ada orang sebut bapa negara. Ibu roti, orang tak sebut bapa roti. Bapa roti macam mana rupa dia? Tak ada orang sebut dia. Sebagai contoh, ibu pejabat. Tak ada pula orang cari mana dia punya bapa pejabat je. Tak ada cari ya. Ibu kota, sebagai ibu jari. Dalam banyak-banyak jari kita, jari kelengking ada, jari tengah. Ibu jari ada, bapa jari tak ada. Kenapa? Itu dari segi bahasa saja. Malahan lebih daripada itu, dari segi agama kita, ibu merupakan satu individu yang begitu tinggi darjatnya. Bayangkan seorang wanita, agama Islam sangat menghargai mereka ketika mana mereka berada dalam orang kata statusnya bujang. Maka penjagaannya diserahkan kepada penjaga dia, ayah dan ibu dia kena jaga. Kemudian bila dia berkahwin menjadi seorang isteri, juga diserahkan tanggungjawabnya kepada seorang suami. Lalu dia pelihara lagi, diangkat darjatnya. Kemudian bila dia dah menjadi seorang isteri, dah dikurniakan seorang anak, menjadi seorang ibu. Kemudian diangkatkan lagi darjatnya, iaitu diserahkan kepada tanggungjawab anak lelakinya, bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan dan juga apa-apa yang berkaitan dengan ibu. Maknanya sentiasa terjaga sebenarnya. Sentiasa terjaga. Itulah kemuncak, orang katakan, kemuncak daripada pengiktirafan agama kita terhadap seorang wanita. Lebih-lebih lagi di tempat yang tertinggi, itu seorang ibu. Itu yang tadi Pian sebut tu, syurga di bawah tapak kaki ibu. Maksudnya menceritakan tentang ketinggian darjat seorang ibu. Jadi kita sebagai orang Islam, bagi mereka yang masih mempunyai ibu, harus menunjukkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga. Pengorbanan ibu kita terlalu banyak. Dia yang bersusah payah, dia melakukan segala perkara. Ibu kita pernah berlapar untuk kita, pernah menangis untuk kita, pernah sakit-sakit kerana kita, pernah berjaga malam untuk kita. Apa saja yang dibuat. Itu kalau kita tengok tentang satu hadis kan, Rasulullah pernah berpesan, para sahabat tanya, man ahaqqun nas bihusni sahabati atau kama qala, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak sekali untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah kata apa? Ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa ibumu? Kemudian ditanya lagi, siapa ibumu? Kemudian yang keempat barulah ayahmu. Tapi yalah, sebelum ni saya dapat SMS juga orang buat gurau-gurau tu. Jangan digurau-guraukan. Jangan digurau-guraukan. Message, SMS dan sebagainya. Bukan. Sebenarnya ada mesej yang begitu besar yang ingin disampaikan oleh baginda Rasulullah. Sebahagian para ulama memikirkan dari sudut hikmah. Bukan sebab hikmah, kenapa disebutkan ibu sebanyak 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat barulah ayahmu. Jadi sebahagian para ulama mengatakan bahawa antara hikmahnya ialah, yang pertama, ada 3 perkara yang hanya ibu yang boleh buat, bapa tak boleh buat. Jadi itu sebut 3 kali hikmahnya lah. Itu para kaum Adam tu kena telan lah tu ya. Kena redha lah, sebab dia memang tak boleh buat. Yang pertama apa tak boleh buat? Mengandung. Jadi orang lelaki dia tak boleh mengandung, bapa memang tak boleh mengandung. Jadi ibu jasa yang besar, antaranya yang pertama ialah dia mengandungkan anak. Yang kedua disebutkan kenapa? Kerana ibulah yang melahirkan. Yang ni seorang ayah tak boleh nak melahirkan anak. Kalau orang lelaki tu dia kadang-kadang kelihatan mengandung tu sebenarnya. Ya Allah, tu bukan mengandungi. Yang ni melahirkan. Dan yang ketiga ialah menyusukan. Seorang lelaki ayah tak boleh buat. Jadi yang keempat disebutkan ayahmu,
Kerana apa? Dalam soal mencari rezeki, sebahagian ulama kata ayah tanggungjawabnya. Tapi sekiranya ayah telah kembali ke rahmatullah, ibu masih lagi berkemampuan untuk buat perkara yang keempat itu, dalam hal mencari rezeki untuk nafkah untuk anak-anak. Jadi hebatnya pengorbanan seorang ibu tu. Dari segi hikmah, kenapa Nabi sebutkan sebanyak 3 kali. Sebab tu nikmat ibu ni adalah satu perkara, nikmat yang sangat besar. Bayangkan ibu kita, masa kita kecil, ibu kita ni puas dah bergaduh dengan ayah kita. Bukan bergaduh, maksudnya bertengkar, berbincang. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk mendapatkan yang terbaik dan mencukupkan keperluan kita masa kita kecil. Mak kita bergaduh tentang apa? Waktu kerja, sebab nak jaga kita. Mak kita kadang-kadang bertengkar sebab apa? Tentang perolehan rezeki. Mak kita bergaduh berbincang tentang apa? Sebab nak memastikan kita dapat yang terbaik, sekolah yang terbaik, makan yang terbaik, masa yang terbaik dan sebagainya. Tetapi sampai kita dah besar, kita dah ada pendapatan, kita dah senang, kita dah mewah, kita dah lapang, akhirnya kita pula dengan adik-beradik bergaduh untuk mendapatkan giliran yang paling sikit nak jaga mak kita. Ya Allah. Bayangkan, kan jauh beza itu. Sebab itu dulu orang-orang tua pesan, dia kata apa? Seorang ibu yang buta huruf kadang-kadang boleh melahirkan 10 orang anak yang bijak pandai, hatta memegang ijazah PhD sekalipun. Tetapi seorang wanita yang mempunyai ketinggian dari segi pencapaian akademik kadang-kadang belum tahu boleh jaga seorang anak. Jadi walaupun ibu kita tu kadang-kadang buta huruf dan sebagainya, tetapi pengorbanan dia adalah satu benda yang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Ya, sangat perlu kita hargai dan dibalas dengan sebaik-baik semampu mungkin. Betul. Sebab tu orang Arab pernah sebut al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah. Jadi terawal juga, Ustaz. Sekolah yang terawal. Kita nak hantar anak sekolah, kita kena pilih sekolah yang terbaik. Apa sekolah yang terbaik? Sebab kita nak dapatkan satu pendidikan yang terbaik, guru yang terbaik, kurikulum yang terbaik, susun atur pelajaran yang terbaik, supaya anak kita dapat didikan yang baik. Tetapi orang Arab dia menyebutkan begitu sebab kerana sentuhan pendidikan pertama yang akan diperolehi oleh seorang anak ialah daripada ibunya sendiri. Itu yang keluar istilah sentuhan ajaib sebenarnya. Sentuhan ajaib. Sentuhan ajaib sendiri. Dan ibu mungkin tahulah tu dia seorang ibu dari keibuan tu, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk rakan-rakan pendengar, kalau ada anda sebarang persoalan nak tanya terus pada Ustaz Aliin, boleh hubungi kami talian di 036205 1500 di Facebook IKIM.FM, di Twitter dan juga SMS, insya-Allah bakal kita raikan nanti. Talian kita pun boleh, Adik Farhana sedang menanti untuk meraikan panggilan dan soalan daripada sahabat-sahabat sekalian, atau apa juga perkongsian berkaitan dengan ibu di mana syurga, itu yang kita bincangkan pagi ini. Tadi Ustaz ada sebut sikit pasal ibu ni lah yang sakit-sakit untuk kita. Dalam Quran pun Allah rakamkan wahanan ala wahanin, Ustaz, yang mana kepayahan atas kepayahan, double tu, maknanya kepayahan itu sangat mengandungkan ni, Ustaz. Tapi disambung lagi dengan macam mana agaknya kalau Ustaz boleh kongsikan disembunyikan segala keluhan dan kesakitan oleh seorang ibu selama ini. Seorang ibu sebenarnya banyak menyimpankan segala pengorbanan di dalam hati dia. Sebab tu kita sebagai seorang anak perlu mengambil segala cara dan kaedah untuk kita menggembirakan mak kita. Walaupun pada hakikatnya kita tidak mampu membalas segala jasa. Mana ada jasa yang mampu membalas setitik susu daripada ibu yang telah memberikan susu kepada kita. Kita bayangkan mahalnya harga susu seorang ibu, sampaikan bahawa susu daripada seorang ibu itu hatta boleh menukar status seorang manusia. Bayangkan dari segi hukum. Bayangkan seorang yang tidak ada kaitan apabila menyusu dengan seorang ibu, marah boleh menjadi anak susuan dan berubah hukum-hukumnya. Betul. Jadi itu pengaruh, betapa besarnya pengaruh. Kalau dah cerita dari segi zat, dari segi protein dan sebagainya, itu lebih luas perbincangannya. Tapi cukup kita mengenali bahawa susu seorang ibu itu mempunyai pengaruh yang besar dalam mengubah status seseorang. Jadi itu baru kita nak susu. Belum cerita tentang pengorbanan dia, jerih payah dia, pengorbanan, susah payah, menangis, menahan sakit dan sebagainya saat ketika kelahiran dan sebagainya, sampailah kita sekarang ini kita berada dalam keadaan yang begitu sihat, baik dan sebagainya. Jadi jasa ibu ni satu perkara yang perlu kita kenangkan. Lebih-lebih lagi ketika ibu kita masih hidup. Sebab tu Rasulullah pernah menyebutkan bahawa rugilah, celakalah bagi orang man adraka abawaihi, orang yang sempat bersama dengan kedua ibu bapanya tetapi dia tidak dapat masuk syurga walaupun dia sempat untuk hidup bersama dengan ibu bapanya. Sebab apa? Sepatutnya dengan ada ibu dan ayah kita yang masih hidup ini memberi peluang dan ruang yang besar kepada kita untuk membolehkan kita masuk ke dalam syurga. Dengan banyaknya kita berbakti, dengan redanya dia kepada diri kita. Tapi rugilah bagi orang yang
dia ada mak dan ayah, tetapi mak dan ayah yang ada bersama dia tidak menjadi sebab untuk membolehkan dia masuk ke dalam syurga. Wa'iyyazubillah, kalau mak dan ayah yang masih hidup menjadi sebab pula kita terheret ke neraka. Allah wa'iyyazubillah. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan tersebut. Kita lepas ni akan raikan soalan daripada sahabat pendengar sekalian untuk bertanyakan apa jua persoalan diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Aliyin. InsyaAllah akan dijawab untuk perkongsian bersama, InsyaAllah. Dan memang kadang-kadang bila kata Ustaz tadi katakan syurga tu pada ibu, menatap wajahnya juga sudah mendapatkan pahala, ya. Kadang-kadang cuba nak tahu macam mana cara menegur yang paling berhikmah untuk tidak menyakitkan ibu itu sendiri, kalau nak menegur ibu. Tapi itu jawapannya akan kita dengarkan selepas kita beristirahat, InsyaAllah. Dan kepada mana teruskan bersama Topik Jumaat di Kim FM. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan ada dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pembantu takbir pengkeranian grade 17. Anda perlu memiliki sijil pelajaran Malaysia atau sijil pelajaran Malaysia Vocational atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia. Anda perlu menjalankan tugas-tugas pengkeranian selaras dengan fungsi tugas unit berkenaan, seperti tugas-tugas pengemas kinian fail, dokumen, penyediaan laporan dan pengemas kinian data. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03-6204-6200. Tarikh tutup permohonan pada 14 Mei 2014. Adakah anda inginkan kecergasan minda dan fizikal? Amalkan Jus Abcori Genius, produk perangsang minda dan tenaga untuk seisi keluarga, sedap dan berkhasiat. Dihasilkan daripada bahan-bahan terpilih yang bermutu tinggi lagi barakah. Hasil gabungan 8 makanan terbaik dunia yang telah diperakui sejak zaman berzaman. Kurma, kismis, madu, habbatus sauda, delima, zafaran, buah tin dan air zam-zam. Produk ini dikilangkan di kilang yang berstatus GMP dan mendapat pengiktirafan halal. Dapatkan Jus Abcori Genius sekarang. Hubungi 019-322-2461 atau layari website kami www.abcorimindagenius.com. Adakah ini yang anda cari-cari? Program yang dinanti-nantikan selama ini oleh semua organisasi dan institusi, khas kepada pengurus, pegawai dan mereka yang ingin memahami selok-belok kepimpinan Islami. Anda bukan sahaja bakal menguasai kepimpinan, malah mampu membina keyakinan, memacu organisasi kemecu kejayaan. Temui kami dalam bengkel kepimpinan Amirul Mukminin pada 20 dan 21 Mei 2014. Bina kejayaan anda melalui kepribadian Amirul Mukminin, perkasai kepakaran kepimpinan serta teknik pengurusan organisasi. Hubungi PPRI di talian 03-6204-6324 atau 016-279-6410 sekarang. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Kota Baru 89.8. Terus bersiaran topik Jumaat, hari Jumaat hari ini, Pengeluh Segala Hari berbicara berkenaan dengan insan yang paling istimewa dalam kehidupan, ibu. Dan hari ini kita ajukan soalan sebagai topik. Tajuk topik kita hari ini iaitu ibu syurga di mana. Bukan sebab nak kata tak tahu, tapi sebab kita tahu dah sebenarnya, cuma kita nak tentukan tempat di syurga itu melalui ataupun asbab daripada seorang ibu, Ustaz, ya. Bersama Ustaz Al-Fadhil Ustaz Aliyin Aminin Saleh, Pegawai Hal Ehwal Islam UTM Skudai. Baik, kita nak terus saja dengarkan soalan-soalan, Ustaz, daripada sahabat pendengar kita untuk diajukan dan diberi pencerahan oleh Al-Fadhil Ustaz Aliyin. Dari Johor, Encik Fadli, silakan Encik Fazli. Okey, saya tanya Ustaz, ada pendapat mengatakan bahawa menyambut hari ibu ni tidak boleh. Jadi nak minta penerangan lah sepintas daripada Ustaz. Baik, terima kasih Encik Fadli. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ni dia tahu soalan ni orang Johor semua call. Pontian, dari Pontian. Ria, silakan. Soalan saya, Ria, silakan. apa hukumnya kalau apa hukumnya pada anak kalau ibu kita tengah mengandung, ibu kata bersalin lah dekat dengan ibu kan, biar ibu dapat tengok, tapi kita nak ikut suami nak balik
saya bersuami, mana yang perlu didahulukan, ibu ke suami? Mengandung ni nak bersalin kat mana, nak pergi ni sebenarnya. Dan suami. Mana prioriti? Satu lagi kalau kita boleh kumpulkan. Dari Seremban. Ni orang Seremban. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Ya. Saya dah kenal ke Rahmatullah. Dan saya sebagai anak sangat rindu selalu. Bagaimana cara dia, macam mana saya nak sentiasa buat sesuatu lah selain pada doa dan berzikir dan apa saja yang saya dapat buat untuk orang ibu saya, supaya pahala tu dan saya dapat bertemu dengan arwah ibu saya nanti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak berbakti pada ibu yang telah pergi, yang telah tiada. Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, syukur kerana kita masih diberikan nikmat seorang ibu bagi mereka yang ibunya masih hidup. Jadi sementara ibu kita masih hidup, kita memang dituntut untuk menyantuni mereka dengan cara yang paling baik. Jadi kalau orang tanya tentang sambutan tentang hari ibu, dia ada sejarah yang begitu panjang, bagaimana kaitannya dan sebagainya. Cuma kita dalam Islam, kita meraihkan ibu kita, memelihara mereka, menyantuni mereka adalah pada setiap hari, setiap saat, setiap ketika dalam apa jua bentuk. Cuma bila kita mengkhususkan sesuatu hari, tidaklah menjadi kesalahan sekiranya tujuan kita mengadakan kita menyebut hari ibu dan sebagainya kalau bukan dengan tujuan seperti mana orang-orang lain bertujuan. Maka kita lebih kepada fokus kita ialah bagaimana kita nak mengingatkan semula orang-orang Islam ini bagaimana untuk kita menyantuni mak dan ayah kita. Barangkali ada yang ibunya jauh, ada yang dekat tetapi tak sempat. Kadang-kadang setahun tu 2-3 kali je jumpa. Yang itu satu hal. Kemudian yang dekat ataupun yang jauh tapi jarang berhubung, telefon dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang daripada ini untuk mengingatkan semula kepada semua orang Islam dan juga diri kita sendiri supaya kita mempertingkatkan kualiti kesantunan kita kepada ibu kita khususnya. Supaya menjadi peluang. Kemudian berkenaan dengan ibu dan juga suami, memang keutamaan seorang wanita itu adalah kepada suaminya. Tapi apa salahnya kalau kita orang kata berkomunikasi dengan cara yang baik dengan suami kita, berbincang. InsyaAllah suami kita pun dia ada seorang ibu. Kalau ibunya sudah meninggal dunia pun dia pernah memiliki seorang ibu. Kalau ibu dia sudah meninggal dunia pun dia masih ada seorang ibu yang namanya ibu mertua. Apa salahnya dia menyantuni ibu mertuanya sama seperti mana dia menyantuni ibunya sendiri. Taraf yang sama ya Ustaz? Sama. Jadi kita kalau boleh harmonikan keadaan. Betul, kita utamakan sebagai seorang perempuan bila dah berkahwin, keutamaannya adalah suami. Betul. Tetapi lebih cantik kalau kita harmonikan keadaan itu, mentaati suami pada masa yang sama juga dapat memenuhi tuntutan, iaitu menyantuni ibu kita sendiri. Jadi bincang dengan suami dengan cara yang baik, insya-Allah perkara itu mudah-mudahan kalau suami boleh menjadi sebab kita melangkah masuk ke dalam syurga, apa salahnya ibu juga menjadi sebab juga kita terus ke dalam syurga. Jadi harmoni dengan cara itu adalah lebih baik lah, mudah-mudahan. Bincang dulu lah insya-Allah. Bincang dulu insya-Allah, suami kita insya-Allah boleh memahami keadaan itu. Baik. Yang ketiga tadi tentang ibu yang telah meninggal dunia kan. Ibu yang telah meninggal dunia ada beberapa perkara yang bagus kita laksanakan, khususnya berkaitan dengan ibadah-ibadah dia yang belum selesai. Sebagai contoh haji, kita boleh laksanakan badal haji dan sebagainya. Kemudian wasiat dan sebagainya, apa pesanan ibu kita boleh laksanakan. Selain daripada kita mendoakan supaya dia diampunkan segala dosa, diangkat segala azab siksa ke atasnya di dalam kuburnya, juga ditempatkan ke dalam syurga, kita boleh juga mengirimkan bacaan doa Al-Fatihah ataupun dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Kan Rasulullah pernah menyebut idza mata ibnu Adam, apabila matinya anak Adam maka terputus amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan anak-anak yang soleh kerana mengenang jasa ibu dan ayah kita. Maka doa kita boleh sampai kepada ibu kita. Jadi Rasulullah kata apabila matinya anak Adam terputus amalannya. Jadi Rasulullah tak sebut bahawa terputus amalan orang yang hidup untuk orang yang mati. Jadi isyaratnya macam mana boleh orang yang hidup masih boleh sampai? Isyaratnya daripada doa anak yang soleh itu boleh sampai kepada ibu yang telah meninggal dunia. Kemudian antara cara yang baik pula, kita santuni keluarga ataupun rakan-rakan taulan yang rapat dengan arwah mak kita. Dengan cara itu adalah satu perkara yang baik yang kita boleh lakukan supaya menggembirakan kawan-kawan dia, kenalan-kenalan dia dan sebagainya. Jadi ibu ni
sangat penting dalam kehidupan kita. Susah kita nak katakan, kalau kita perincikan jasa seorang ibu ni terlalu banyak, tidak boleh digambarkan. Ibu kita kadang-kadang seolah-olah ada tenaga tambahan dalam mendidik kita. Kadang-kadang kurang ngantuk, kadang-kadang sanggup berlapar untuk diri kita, sanggup menahan sakit kerana diri kita. Dan banyak pendidikan kita yang kita terima sejak kecil dipengaruhi oleh ibu. Sebab tu ibu merupakan suatu seorang manusia yang begitu penting dalam kehidupan seorang manusia keseluruhannya. Selain daripada kita memikirkan tentang hak-hak seorang ibu yang mana terpundak di atas bahu seorang anak untuk ditunaikan, jadi saya ingin cadangkan juga, seorang ibu juga mesti memikirkan bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, supaya hak-hak seorang anak yang terpundak di atas bahu ibu juga seorang ibu dapat tunaikan perkara yang sama. Kadang-kadang kita tengok bukan semua ibu tu baik, tetapi pada hakikatnya kita sebagai seorang anak mesti juga menghormati, menyantuni dan berbuat baik kepada ibu kita. Ibu bukan semuanya baik, kerana pada hakikatnya manusia begitulah, ada yang baik, ada yang tidak baik. Dalam Al-Quran banyak watak-watak yang berbeza-beza tentang ibu. Jadi ada, kalau ibu je luas konteksnya kan, ada ibu kandung, ada ibu tiri, ada ibu saudara dan sebagainya. Malah dalam Al-Quran ada versi-versi ibu yang berbeza-beza. Ada ibu yang jahat, bersuamikan orang jahat. Seperti siapa? Abu Lahab, isterinya jahat. Dia seorang ibu juga tapi jahat. Ada pula watak-watak ibu yang dia adalah seorang yang baik tapi bersuamikan yang jahat. Seperti Asiyah, watak seorang ibu. Ketika mana dia mengambil Nabi Musa AS, bawa ke istana Fir'aun dan sebagainya. Jadi ini watak seorang ibu. Tak kira lah kita sebutkan ibu tiri ke ibu angkat ke ibu kandung ke ibu mertua ke apa ke, tetapi karakter seorang ibu tu ada. Tapi bersuamikan orang jahat, bagaimana cara ni? Disebutkan dalam Quran, versi itu pun ada. Tauladannya. Ada tauladannya. Ada pula ibu yang jahat, tadi ibu yang baik. Ni ibu yang jahat bersuamikan manusia soleh yang baik seorang Nabi, seperti Nabi Nuh AS, yang mana Nabi Nuh anaknya engkar, isterinya engkar, iaitu ibu kepada anaknya sendiri. Jadi ada karakter itu sebenarnya, seorang ibu yang jahat pun ada. Jadi ada juga karakter yang patut kita contohi, iaitu ibu yang baik bersuamikan dengan seorang yang baik juga. Tidak lain tak bukan contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Ummahatul Mukminin. Yang mulia, yang menjadi contoh terbaik sama ada untuk ibu ataupun untuk anak anda, menjadikan sebagai contoh dan tauladan, insya-Allah Ustaz. Sebab itu dinyatakan juga ibu ni, anak itu selalunya mengikut ibunya bagaimana ya Ustaz ya. Ya betul, banyak pengaruh besarnya. Biasanya anak perempuan dia dekat dia punya hubungan dia, dan juga karakter-karakternya banyak orang kata meniru. Ada fotostack ada acuan, ada fotostack dekat situ. Ada acuan. Itu yang betul lah kata-kata ummu madrasatun. Ummu madrasatun. Baik. Tadi Ustaz tadi sentuh tentang santuni di Facebook juga. Rakan kita Nur Cahaya tanya bagaimana sebagai seorang anak cara terbaik untuk kita sebagai anak sentiasa meraihkan pendapat mereka pada setiap perkara. Dan Ustaz penambahan juga, kalaulah terjadinya percanggahan pendapat sebagainya, bagaimana cara untuk kita menjaga hati mereka tanpa menyakiti mereka Ustaz? Okey, kalau percanggahan pendapat berlaku berkenaan dengan soal-soal duniawi, sebagai contoh nak buat kenduri, mak kata dulang 10, kita kata dulang 5. Saya baik dulang, bukan kemah. Kemah ke apa ke, perkara yang urusan dengan dunia lah. Maksudnya mak kata baju warna merah, kita kata baju warna biru. Dalam urusan dunia ni lebih baik cara yang paling cantik dia, kita banyak mengalah. Ikut kata ibu, ikut je kata dia, ada berkatnya insya-Allah. Ataupun kita gunakan cara yang lain supaya kita buat cara yang lain tapi tidak diketahui oleh dia. Tetapi memudahkan urusan dia. Sebagai contoh, dia kata dia kata dulang tu 5 saja. Pada kita tak cukup, kena 10. Jadi caranya kita bagi 5, lagi 5 kita sorokkan dulu. Nanti kejap lagi dah tak cukup, bising-bising kita keluarkan lagi 5. Nanti lepas tu, jadi kita gunakanlah cara yang berhemah. Tapi itu urusan dunia. Tapi kalau berkaitan dengan urusan akhirat dan kita betul dia salah, ketika itu kita nasihatkan dengan cara yang lembut. Contoh, dia kata begini hukum dia boleh, kita kata dalam Islam sebenarnya tak boleh mak. Jadi untuk memahamkan dia, lebih baik kita mendekati dia, cakap dengan lembut-lembut. Sebab kita di pihak yang benar, dia mengatakan benda yang salah. Jadi itu dengan cara kita mesti menang, tetapi menang dari segi fakta, tetapi kita mesti mengalah dari segi lembut dan berhemah. Yang situ kita mengalah di situ. Ada cara-caranya tu. Kena pandai tu. Dan kena bezakan juga antara perkara duniawi dan ukhrawi Ustaz. Sebab Ustaz menakutkan, sebab bila kata murka Allah ada pada muka ibu tu kan. Kan kita takut dalam kita nak menegakkan kebenaran, kita juga sebenarnya bersalah dengan cara kita menyampaikan, menegakkan kebenaran tu. Allahuakbar. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak berehat seketika. Kembalinya kita sambung lagi soalan daripada sahabat sekalian, dan juga mungkin ada banyak lagi pesanan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Eliyin Aminin bin Saleh untuk topik Jumaat di Warna Pagi.
Ush, peluang baik nak berniaga ni bang. Apa lagi? Apa bondo yang baik tu yang? Ni Ikim ada buat Karnival Mahabbah pada hujung bulan Mei ni. Dia orang ajak peniaga-peniaga dan usahawan datang buat jualan dan promosi sekali. Wish, peluang baik ni yang. Jom kita pergi. Tak payah. Kau nak doket ke? Telefon je 017-701-6190. Tak pun 012-761-5109. Tawaran sewaan booth kepada usahawan dan para peniaga yang berminat sempena Karnival Mahabbah pada 30 Mei hingga 1 Jun 2014 bertempat di Padang Majlis Perbandaran Seremban. Kepada yang berminat, hubungi Cik Kila di talian 017-701-6190 atau Encik Yazid 012-761-5109. Tempat adalah terhad. Hubungi segera. Tarikh tutup penyertaan pada 20 Mei 2014. Topek jang, topek terhad. Man, ibu nak tanya sikit boleh tak? Boleh je, tapi jangan tanya pasal bila nak kahwin ya. Ish, tak adalah Man. Ni tadi ibu dengar Ikim FM dan Islamic Aid Malaysia nak anjurkan majlis makan malam amal Ikim FM. Ibu Ratu Hatiku teringin sangat rasanya nak pergi Man. Menarik juga tu. Kat mana majlisnya tu Bu? Tapi biasanya kalau majlis makan malam ni mahal lah Bu. Tak mahal lah Man. Ibu dengar hanya RM150 hingga RM200 je. Di PWTC pula tu. Ada artis kesukaan ibu, Hafiz Hamidun dan Saif Adam. Selain tu ada majlis ilmu oleh PU Rahmat. Seronoknya kalau Man boleh bawa ibu ke majlis tu. Kalau macam tu bolehlah ajak Kak Cik sekali. Tak apa Bu, Man belanja ibu ya. Yang penting ibu gembira. Alhamdulillah Man, tercapai juga hasrat ibu. Ibu doakan Man dimurahkan rezeki dan cepat kahwin. Macam-macam lah Bu. Untuk tempahan sila layari www.iam.org.my atau hubungi Islamic Aid Malaysia IAM di talian 019-397-3558 atau 019-250-6202. Saidina Ali pernah berkata, bermainlah dengan mereka anak-anak untuk 7 tahun yang pertama, disiplinkan mereka untuk 7 tahun yang kedua, berkawanlah dengan mereka 7 tahun yang berikutnya, dan selepas itu anggaplah mereka sebagai orang dewasa. Anda ada anak remaja? Anda ingin memahami mereka? Anda ingin lebih dekat dengan mereka? Anda ingin menawan hati mereka? Anda ingin menjadi kawan mereka? Sertai kami dalam bengkel keibubapaan anak remaja Anakku Amanahku pada 24 Mei 2014. Sila hubungi PPLI di talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Kembali bersiaran Warna Pagi dan juga topik Jumaat. Ibu di manakah syurga? Ustaz, makin lama makin syahdu lah pula bila baca komen-komen sahabat kita dengan soalan-soalan yang diajukan di Facebook Ustaz ya. Harap-harap insyaAllah Ustaz kuat ready dah nak jawab soalan-soalan daripada sahabat kita. Kita sambung pusingan seterusnya untuk soalan daripada sahabat pendengar diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Eldin. Silakan sahabat pendengar seterusnya Cik Nasir dari Ipoh. Dari Ipoh. Cerita silakan. Assalamualaikum Ustaz. Pian Yati. Saya ingin sini lah kan. Ini sebenarnya nasihat untuk saya, anak-anak saya dan isteri seorang je isteri saya. Amboi. Ini sini Ustaz. Saya ni bila ngantor barang di hospital, banyaklah ngantor barang ke hospital. Setiap hari dia ngantor barang ke hospital tu. So dan banyak menengok miknah orang lah. So salah satu miknahnya tu mak masuk ICU. Tapi anak duduk nunggu kat luar, duduk bimbang, solatnya lebu, apa sayang punya sayang ni kat anak, kat emaknya sendiri sampai dia semayang waktu dia tu lebu, punya lama nunggu subuh sampailah habis subuh tu nunggu dekat sana lagi punya sayang ni dekat mak. Dan lagi satu sayang mak tu dekat t-shirt je, tapi tu saya sayang mak tu dekat t-shirt je, t-shirt je tingkat sampai pusat pun nampak. Allah. Sayang tu maksud sayang tu sayang hanya di dunia, tapi juga ada di akhirat nanti akan risau ke di dunia akan disoal.
macam mana. So istilah sayang ibu, sayang bapa ni macam mana Ustaz? Tahap tu Ustaz. Kayaknya sini lah Ustaz. So wallahualam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nasihat juga daripada Cik Nasir yang banyak berjumpa dengan orang di luar, orang masyarakat umum. Kita teruskan soalan seterusnya Ustaz. Satu lagi atau dua soalan dari Sungai Buloh, Encik Abidin, silakan. Saya nak tanya, bagaimana seorang ibu tu yang sudah tidak mempunyai anak lelaki tapi mempunyai anak perempuan, dengan siapa tanggung jawab itu dibeban? Dia yang bertanggung jawab dengan seorang ibu tu. Baik, okey. Dan seterusnya Puan Lili. Saya yang terakhir kot. Kita boleh raikan dia ceras. Puan Lili, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Lili dari Ceras. Saya nak buat pertanyaan. Macam mana kita nak huraikan pada anak-anak pada zaman sekarang, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Soalan saya nombor 2, bagaimanakah cara, sebab saya dengan mak saya duduk berjauhan, bagaimanakah cara untuk saya sentiasa berbakti kepada mak saya selain daripada berdoa lah. Itu saja. Terima kasih. Getaran suara seorang ibu tu, kesyahduan macam mana lah nak memahamkan anak-anak sekarang. Subhanallah. Baik, silakan Ustaz untuk menjawab soalan-soalan bersahabat kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi pemanggil yang pertama tu daripada mana? Cik Nasir, orang Ipoh. Daripada Ipoh, jauh dia. Kalau dia kat Johor Bahru, saya nak ajak je datang ke Johor Bahru. Sebab kebetulan kami berkenaan dengan ibu dan juga guru ni, kami ada di UTM ni, kami jemput ada buat sedikit majlis tausiah Habib Ali Zainal Abidin. Jadi 15 hari bulan ni. Jadi di situ dia akan ceritakan tentang pendidikan gaya Rasulullah. Jadi sebagai seorang ibu, seorang guru dan sebagainya, kita buat malam hari Khamis malam Jumaat di sana di UTM lah. Tapi sebab dia kat Ipoh, mana tahu dia ada masa kan, datang kontak nanti kita ajak sama lah. Jadi alhamdulillah dia ceritakan tentang apa tu tadi, dia di hospital kan, berehat kerana anak-anak yang katanya menyayangi ibu dari satu sudut, tetapi cara menyayangi itu tak kena pada cara, iaitu kita menyayangi ibu bukan kerana perasaan emosi kita sebagai seorang manusia saja, tetapi kita menyayangi ibu sebagai seorang Muslim, iaitu tuntutan dalam syariat kita. Iaitu bila kata dia adalah satu tuntutan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu menyayangi sebagaimana apa yang telah Allah gariskan. Jadi menyayangi ibu pada masa juga ialah mentaati Allah adalah dua perkara yang tidak boleh saling menyingkiri. Sebab tu disebutkan ridallah fi ridal walidain, kerana dia dua perkara yang bukan saling menyingkiri, perlu disepadukan kedua-duanya. Kalau orang menyayangi ibu semata-mata tapi pada masa yang sama tidak memenuhi tuntutan ketaatan kepada Allah, sebagai contoh, sayang ibu hanya dicukupkan makan, sayang ibu hanya dicukupkan keperluan, tetapi pada masa yang sama tidak memikirkan keadaan akhirat, urusan-urusan akhirat ibunya dah tutup aurat belum, ibunya dah faham agama belum, ibunya solat ni macam mana. Lalu ini kasih sayang yang tidak tepat cara menyayangi. Jadi katalah ibu kita sakit, selain daripada kita kena uruskan ketaatan kita kepada Allah, pada masa yang sama juga kita perlu memikirkan urusan akhirat untuk mak kita. Ada orang mak dia sakit, dia bagi makan semua cukup, tetapi semayangnya dia tak ambil tahu. Terlantar, mak dia tak fikirkan pasal semayang. Ada orang dia sayangkan mak dia sampai kepada dah meninggal menangis-nangis, tetapi urusan wasiat, urusan harta peninggalan, urusan hutang piutang, urusan badal haji dan sebagainya tidak diuruskan. Jadi sayang yang bagaimana itu? Jadi sayang itu tidak diatur sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Jadi kita kalau boleh menyayangi mak kita sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi soalan yang kedua tadi berkenaan dengan apa tadi? Berkenaan dengan macam mana nak terangkan anak bahawa syurga itu adalah di bawah tapak kaki ibu tadi kan. Jadi dari satu sudut kadang-kadang bukan semua di kalangan para ibu itu mempunyai kemampuan dalam hal menerangkan kepada anak-anak. Walaupun kita dalam proses mendidik anak-anak kita, tetapi kita juga tidak terlepas daripada beberapa kelemahan dalam hal menerangkan sesuatu perkara. Sebab itulah pentingnya kita menghantar anak kita ke tempat-tempat belajar yang baik, supaya kadang-kadang bukan semua pendidikan itu mampu kita sampaikan daripada kita kepada anak, tetapi kadang-kadang ada orang lain yang lebih mampu menyampaikan beberapa perkara yang lain, khusus dalam hal untuk kita latih dia supaya mentaati kita nanti satu bangsa nanti. Jadi orang ketiga juga kadang-kadang memberi pengaruh dan sebagainya. Sebab itu yang namakan sentuhan daripada seorang guru, daripada seorang ulama dan sebagainya dalam hal pendidikan, kerana itu juga memberi pengaruh yang besar juga. Jadi kita boleh usahakan dengan cara yang berbeza. InsyaAllah. Kadang orang anak tengok mak ni asyik suruh-suruh cakap dia syurga bawah dia je, syurga bawah dia je. Lama-lama anak pun kadang-kadang ada persepsi mak ni cakap atas kepentingan sesuatu ke dan sebagainya kan. Jadi bila ada orang lain yang turut menasihati,
dia akan membetul dan membenarkan juga. Mudah-mudahan begitulah, insya-Allah menguatkan lagi semangat anak itu untuk jadi anak soleh-solehah. Tadi ada satu lagi soalan Cik Abidin tentang kalau ada anak perempuan saja, macam mana dengan tanggungjawab untuk menjaga orang tua di masa akan datang. Tak ada anak lelaki. Alhamdulillah. Bukan kata anak lelaki dah meninggal, mungkin dia langsung tak ada anak lelaki. Anak perempuan. Jadi tanggungjawab juga kepada seorang anak walaupun dia perempuan. Tapi yang sebaiknya ialah diwujudkan kerjasama yang harmoni, komunikasi yang baik antara anak perempuan tu. Kalau dia dah berkahwin dengan suaminya, sama-sama untuk mengambil berat tentang mak dan ayah kepada wanita tersebut. Kena jaga juga ya suami dia bagaimana ya. Kena jaga jugalah. Kita menyantuni mak mertua kita, ayah mertua kita, kalau boleh samalah dengan ibu kandung sendiri ya. Baik, kita sambung pula soalan di Twitter dan Facebook. Ada soalan daripada lelaki kaum Adam dan juga rasanya bergelar suami. Ada dua soalan, ada yang melibatkan konflik juga ni Ustaz. Satu, yang pertama katanya sekarang ni banyak ibu yang macam queen control katanya dalam family, dalam keluarga, sehingga bapa menurut sahaja katanya sampai ada yang menganggapnya dayus. Mungkin Ustaz boleh bagi pandangan. Dan seterusnya ada satu konflik, kabarnya sampai bergaduh besar, nak bercerai dengan isteri. Isteri minta cerai, maaf saya kalau saya betulkan fakta. Dan katanya di antara ibu suruh anaknya ini ataupun isterinya potong rambut anak tu panjang, kan, tapi isterinya tak setuju, dan cakap pada suami, dia kata seolah-olah dicabar oleh ibunya untuk potong rambut. Kalau abang ikut cakap ibu, ceraikan saya. Sampai macam tu sekali. Jadi antara ibu dan isteri, apa suami nak buat? Allahu Akbar. Ini konflik dia memang. Jadi gini, kepada semua ibu, kita kena memahami, selain daripada kita inginkan anak berbakti kepada kita, pada masa yang sama juga kita mesti berusaha, berazam dan juga bercita-cita untuk menjadi seorang ibu yang baik pada masa yang sama. Satu masa anak lelaki kita dia akan berkahwin dan dia mempunyai tanggungjawab dan dia menjadi ketua keluarga. Sebaiknya kita serahkan urusan keluarganya untuk dia tentukan, dia corakkan bagaimana keluarganya nak dicorakkan. Cuma sekiranya ada perkara yang melanggar batasan agama, ketika itu apa salahnya dia, dalam istilah kasarnya, masuk campur sedikit lah. Tetapi selagi mana perkara itu adalah perkara-perkara duniawi, lebih baik dibiarkan saja. Untuk anak kita tu dia memainkan peranan sebagai ketua keluarga. Yang pertama, menyerahkan urusan tu kepada anak kita sebagai dia ketua keluarga. Yang kedua, dia menjaga juga keharmonian di antara kita dan juga menantu kita. Itu penting juga. Sebab apabila seorang perempuan berkahwin atau seorang lelaki berkahwin, dia terbayang macam mana dia nak menjadi seorang menantu yang baik. Sebenarnya bukan dia saja yang perlu berfikir, tetapi pihak mak dan ayah juga perlu juga memikirkan bagaimana untuk memainkan peranan menjadi seorang mertua yang baik. Jadi kalau semua pihak memikirkan untuk peranan masing-masing, insya-Allah keadaan itu akan menjadi harmoni dan sebagainya. Tanggungjawab akan bergerak selari sebenarnya. Jadi kepada ibu, jangan jadi ibu tadi queen control. Isteri pun sama juga. Di pihak isteri pun sama juga, perlu menjadi seorang menantu yang baik juga kepada mertua dia. Fikirkan cara yang paling terbaik supaya kita tidak menimbulkan banyak konflik dengan mak mertua kita. Kalaulah kata ceritanya potong rambutnya dengan rambutnya macam mana panjangnya tu, anak lelaki tu dia panjang lah kan. Kalaulah terlalu panjang sampai macam orang perempuan dan sebagainya, mungkin ketika itu apa yang dituntut oleh mak mentua dia benar, yang mak dia silap. Tapi kalau panjang tu panjang sedikit saja, tadi wallahualam panjangnya macam mana tu, panjang sedikit dan mungkin belum terlalu panjang dan sebagainya, yang itu wahai mak mertua tadi, kalau boleh biarkanlah supaya ni anak dia yang lelaki tu dia buat keputusan bagaimana. Sebab kadang-kadang dulu ada timbul konflik, dia bukan pasal potong rambut je. Seorang lelaki dapat anak, minta pandangan daripada mak dengan mak mertua supaya apa bagi nama anak. Kan? Itu bukan salah, tapi kalau boleh dielakkan. Mak mertua bagi cadangan satu nama, mak bagi cadangan satu nama, bapak bagi cadangan, dah 4 cadangan. Pilih salah satu, ia 3 kecil hati. Jadi senang, dia dah jadi ketua keluarga lah, tak payah minta semua sekali nama. Jadi dia sendiri buat keputusan nak bagi nama. Dia sudah jadi berperanan sebagai ketua keluarga. Itu bukan salah meminta cadangan untuk diberi nama, tetapi dalam hal begini, untuk menjaga daripada konflik yang lebih besar, yang lebih tidak perlu, kita mainkan sajalah peranan kita sebagai seorang ketua keluarga itu. Ada yang menyambut baik, dia santuni semua, hargai semua pandangan, dia combine tu yang tak cukup borang nak tulis nama anak tu. Panjang macam gila. Tapi itulah macam-macam kisah Ustaz. Itu realiti. Jadi nama orang Brazil tu penuh borang tu nak isi. Tapi Ustaz, mungkin kita ada sedikit masa ini untuk akhirnya Ustaz boleh berikan sedikit kesimpulan dan mungkin kuatkan lagi topik kita pada hari ini, ibu di manakah syurga. Jadi alhamdulillah, sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, sama-sama kita mengambil peluang daripada
ibu dan ayah kita yang masih hidup. Kan Rasulullah kata rugi orang yang sempat bersama ibu tetapi ibu tidak menjadi sebab masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan ibu yang kita ada pada hari ini. Kerana apa? Untungnya kita ada ibu, sebab Rasulullah sebut ibu ni kalau kita tengok saja dapat pahala. Jadi balik kampung ni tengok mak lama-lama, tapi tengok jangan lama sangat, ulur juga duit. Tengok mak ni kata kan, tengok je, tengok tak jadi balik kampung. Jadi ceritanya ialah kita ambil peluang yang sebaik-baiknya untuk menyantuni. Kebetulan pula hari ni Pian ajak saya datang ke sini. Hari ni hari jadi bapa mentua saya. Jadi selamat hari jadi kepada mentua saya. Tapi kami, jadi ceritanya ambil peluang daripada ibu dan ayah kita yang masih hidup untuk kita berbakti sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita digembirakan dengan syurga atas sebab kita berbakti kepada mak ayah kita. Walaupun mak ayah kita katalah telah meninggal dunia, banyak perkara lain yang kita boleh lakukan untuk mak dan ayah kita. Kerana apa? Walaupun kita jauh, walaupun kita jarak, walaupun kita jarang, selain daripada doa, berhubung selalu adalah cara yang baik. Masya-Allah. Mudah-mudahan redanya mak dan ayah kita kepada kita memanggil juga redha Allah kepada diri kita. Amin. Dan paling mustahak sekali kita nak dapatkan keberkatan hidup dalam dunia kita dan juga di alam akhirat nanti, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Ustaz Aliyin Aminin bin Saleh atas pencerahan sebentar tadi. Ustaz teringat juga ada ustaz-ustaz ataupun guru kita mengatakan bila ada antara sahabat kita yang bersedih kerana kehilangan ataupun pemergian ibunya, kat situ dah salah satu pintu syurga telah pun ditutup. Yang mana asbab untuk kita masuk syurga, peluang tersebut. Tapi jangan risau, ada cara lain, insya-Allah. Teruslah menjadi anak soleh-solehah Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat juga pada pagi ini. Jangan lupa sahabat sekalian, ulangan topik Jumaat akan kita ulang siar pada hari Jumaat hari Ahad jam 7 pagi. Masa tu orang Johor dah kerja dah. Orang Johor tengah nak pergi kerja. Ustaz boleh dengar balik Ustaz suara Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pun dah sampai ke hujung-hujung ni Pian. Bila tentang ibu ni banyak perkara yang boleh kita lakukan. Bukan satu perkara je, bukan makan malam saja, tapi itu salah satu caranya, insya-Allah, untuk kita sama rayakan dan juga kita sama-sama memeriahkan hari ibu kita. Setiap hari adalah hari ibu kita. Dan setiap hari juga adalah hari bapa kita. InsyaAllah sama-sama kita raikan. Terima kasih ibu, terima kasih ayah, terima kasih sahabat pendengar sekalian. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang silap khilaf itu kekurangan dan kesilapan kami, mohon ampun dan maaf. Teruskan bersama sahabat penyampai seketika nanti, Hajani Hasna Ismail untuk aspirasi edisi Jumaat, dan esok insyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi gabungan Yati dan juga Pian hari Isnin, insyaAllah. Sehingga itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.